بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوجه التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. InsyaAllah pada hari ini kita sambung mudzakarah kitab Matan Safinatun Najah. Dan pada kali ini kita akan berkongsi mengenai hukum hakam menyapu di atas khuf, sunat-sunat wudu dan juga perkara-perkara makruh dalam wudu. Kalau ikutkan, benda ni tidak ada di dalam matan, cuma ada di dalam syarah. Syarah yang saya pegang adalah syarah Nailur Raja' karangan Al-Faqih As-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Jadi kita kongsi juga lah sedikit sebanyak tentang sapu atau khuf, sunat-sunat wudu, kemudian makruh di dalam berwudu, ketika mana kita berwudu. Jadi kita baca al-mashu 'alal khuffain. Ketika mana kita dah bincang mengenai membasuh kaki yang merupakan rukun ataupun fardu bagi wudu, ketika itu kita tidak bincang hukum menyapu di atas khuf. Sedangkan di dalam kitab ada tulis mengenai hukum menyapu di atas khuf. Okey. Apa sapu atas khuf? Apa itu khuf sebelum kita masuk? Khuf ialah panggil apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Stokin lah, stokin kulit. Stokin kulit, bukan stokin yang kita biasa pakai tu tak, tapi berbentuk kulit. Biasa jemaah tabligh pakai. Ataupun kalau di Mesir ada sahabat-sahabat kita pakai. Kalau cukup syarat ketika mana kita berwuduk, kita tak perlu basuh kaki, kita hanya sapu sedikit sahaja di atas khuf, itu dah memadai untuk ganti daripada membasuh kaki. ويجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخف بدلا من غسل الرجلين للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها بشرط. Harus kita menyapu di atas khuf, di atas khuf dengan mana zahir bagi khuf. Kita pakai stokin di kaki kita, di kaki kita contohnya, kita sapu sikit atas ni. Dah memadai dah. Dan sapu khuf itu ganti kepada membasuh dua kaki. Yang makna bila kita sapu khuf belah kanan dan belah kiri, kita tak perlu lagi untuk membasuh kaki. Okay, nak sapu khuf tu pula mesti bahagian atas, bahagian zahir, bahagian atas. Tak boleh kita sapu bahagian bawah, bahagian tapak kaki, tak boleh, tidak sah. Ataupun bahagian dalam khuf, tak, sarung kaki, kita masukkan tangan kita dalam sarung kaki tu, kita sapu kat dalam, tak boleh, mesti di atas, di zahir, di luar. Okey. Harus sapu khuf bagi orang yang bermukim. Dah, nanti dulu kakak ambil tengah ni. Nanti kakak masuk nanti dulu. Bagi orang yang bermukim boleh sapu khuf sehari semalam, iaitu 24 jam. Bagi orang yang musafir boleh sapu selama 3 hari 3 malam. 24 jam darab 3 Okey. Boleh sapu khuf, boleh, tapi dengan syarat. Ada beberapa syarat. Yang pertama, hendaklah kita pakai khuf selepas kita bersuci dengan sempurna. Dengan makna saya contoh nak pakai khuf, saya berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dua kaki lah basuh, macam sama kita berwuduk tu lah. Lepas itu barulah kita pakai khuf. Itu yang pertama. Mesti kita pakai khuf selepas kita bersuci dengan sempurna. Kalau kita pakai khuf sebelum kita bersuci dengan sempurna, ketika itu pemakaian khuf kita tidak sah. Contoh, kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Lepas tu kita pakai khuf. Lepas pakai khuf, kita sapu di atas khuf. Ketika itu pemakaian khuf tidak sah.
automatik wuduk yang kita lakukan juga tidak sah. Sembahyang pun juga tidak sah. Sebab apa? Sebab kita pakai khuf sebelum kita basuh kaki kanan dan kaki kiri. Jadi mesti kita basuh kanan dulu, basuh kaki kiri dulu. Lepas sempurna berwuduk dengan sempurna, barulah kita pakai khuf belah kanan dan belah kiri. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, an yakuna qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi bihi lil hajah. Hendaklah dua khuf itu qawi, kuat macam mana? Sekira-kira boleh, mungkin untuk kita bawa berjalan dengan pakai khuf itu sekadar untuk menunaikan hajat. Dan hajat itu terbagi kepada dua, hajat orang yang bermukim, hajat orang yang bermusafir. Contoh, kita bermukim, kita tidak safar. Kalau kita pakai khuf dan kita buat hajat seharian kita, contoh ke kedai, ke masjid, ke pasar, ke sekolah, mengajar dan sebagainya, ikutlah atas urusan masing-masing. Sebagai seorang yang bermukim, kerjanya berbeza. Kita pakai khuf tu di luar tanpa kita pakai kasut, kita pakai khuf semata-mata tanpa kita pakai kasut. Khuf kita itu rasak tak? Terkoyak tak? Kalau rasak, maka itu tidak dianggap sebagai kuat. Kalau terkoyak, maka tidak dianggap sebagai kuat. Dan tidak boleh untuk kita pakai khuf itu dan sapu di atasnya. Ganti kepada basuh kaki, tidak boleh. Begitu juga kalau seseorang itu musafir. Cantik. Kalau seseorang itu musafir, hajat orang musafir, mungkin turun masjid, turun RNR, makan, lepas tu pergi tandas apa semua tu, dalam keadaan 3 hari 3 malam lah. Bukan mesti 3 hari 3 malam dia berjalan. Tak, bukan mesti 3 hari. Saya nak Muhammad. 3 hari 3 malam lah, 3 hari 3 malam. Kalau digunakan khuf itu dalam tempoh 3 hari 3 malam untuk menunaikan hajat keperluan yang asasi, rosak tak khuf itu? Kalau rosak, maka kita tak boleh pakai khuf dan sapu di atas khuf itu. Kalau tidak rosak, maka kita boleh pakai khuf dan kita sapu di atas khuf itu, ganti kepada basuh kaki. Adakah mesti kita buat betul? Adakah mesti kita beli khuf, lepas tu untuk kita katakan khuf itu kuat, kita pakai dan kita jalan-jalan? Maknanya kita menunaikan perkara-perkara asas sehari semalam bagi kehidupan kita dengan memakai khuf. Adakah betul-betul kena pakai dan mesti ke kedai pakai khuf sahaja, tak pakai kasut? Lepas tu kita pergi solat, kita jalan atas tar tu tanpa pakai kasut, pakai khuf sahaja. Sebab apa? Kita nak uji khuf itu kuat ataupun tidak. Adakah wajib kita pakai betul tidak lah? Tidak wajib, memadai kita tanya ahli dalam bab khuf ni. Kita tanya ahli dalam bab khuf ni. Kalau dia sebut khuf ni dibuat daripada kulit sekian, kualiti dia sekian. Kalau ustaz bawa berjalan, kalau kamu bawa berjalan sehari semalam, memang takkan koyak. 2 hari 2 malam seminggu pun takkan koyak kalau duduk berjalan di atas jalan biasa, dalam menunaikan hajat-hajat seharian. Memadai, sekadar diberitahu oleh ahli khibrah, maka kita terus boleh pakai khuf dan sapu di atas khuf itu. Dan kebiasaannya lah, ikut adat, yang harga murah memang cepat rosak dan tak boleh. Harga RM5, RM10. Tapi kalau yang harga sampai 60, 100 lebih, 200, kalau ada yang harga-harga yang mahal, yang kualiti dia tinggi, ketika itu boleh untuk kita sapu. Sebab biasa yang rendah ni pakai sekejap je dah rosak dah. Tapi yang mahal ni kualiti dia tinggi lah. Okey, boleh tak? Yang ketiga, wa yakuna mani'an li nufudil ma' min al-kharazi. Ni salah ni cetakan ni, min ghairil kharazi law subba alaih. Wa yakuna mani'an. Syarat ketiga untuk sahnya kita sapu di atas khuf ialah hendaklah khuf yang kita pakai itu mampu menghalang daripada sampainya air ke dalam kaki kalau kita tuang air daripada atas. Kita pakai khuf, sarung kaki yang dibuat daripada kulit, kita ambil air, kita tuang. Okey, bila kita tuang tu tidak masuk air ke dalam kaki kita, mana tidak menitis air daripada khuf ke bawah kaki lah, mana ke kaki. Ketika itu
sahlah kita sapu di atas khuf. Kalau tidak, maka tidak sah. Contoh macam stokin, kalau kita tuang memang basah stokin tu, pakai dalam lah, maknanya air tu akan kena ke kaki kita, air yang kita tuang tu, maka ketika itu tidak boleh untuk kita sapu di atas khuf, atas stokin tidak boleh. Okey, min ghairil kharazi, kecuali lah kalau air itu sampai daripada bahagian jahitan. Khuf biasanya ada jahitan dia. Khuf biasanya ada tempat zip dia tu. Kalau kita tuang air daripada atas, sudah tentu ada kebiasaannya air yang kita tuang akan masuk melalui tempat zip ataupun melalui tempat yang dijahit, sebab dia mesti ada lubang sikit-sikit. Ketika itu tidak ada masalah, kekal kita boleh pakai khuf. Yang tidak dimaaf kalau masuk air daripada atas selain daripada tempat jahitan dan juga tempat zip. Okey. Wa an yakuna tahiran, syarat keempat, hendaklah khuf itu bersih. Tak boleh buat daripada kulit babi, kulit anjing, tidak sah, tidak boleh. Ataupun bernajis, dilumur oleh najis, atau khuf itu tidak sah juga kita pakai khuf begitu sebelum kita basuh. Tu. Ataupun yang lebih tepat, kita boleh pakai khuf yang bernajis dengan mana yang mutanajis. Tapi kita pakai tu kita basuh dulu, barulah kita sapu di atas khuf. Wa ayakuna satiran li mahallil ghasli min ghairi a'lah, amma minhu fala yushtara. Syarat yang ke-245, yang kelima, ayakuna satiran li mahallil ghasli min ghairi a'lah. Hendaklah khuf yang kita pakai itu menutup bahagian fardu yang wajib kita basuh ketika kita berwuduk. Ketika mana kita berwuduk, apa yang kita wajib basuh? Hujung kaki, hujung jari sampai ke buku lali ataupun atas kita pada buku lali, min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Jadi bahagian yang wajib dibasuh tak bahagian yang wajib dibasuh hendaklah ditutup dengan khuf. Dengan makna kalau kita pakai stokin, contohlah stokin tu dia buat daripada kulit, cumanya bawah daripada buku lali, ketika itu tidak sah kita sapu di atas stokin itu ataupun di atas khuf itu. Mesti khuf yang kita pakai menutup bahagian fardu yang wajib kita basuh ketika mana berwuduk, iaitu hujung jari sampai ke siku, sampai ke buku lali. Okey. Min ghairi a'lah, kecuali dimaafkan kalau kita tidak menutup kaki kita daripada bahagian atas. Mana kita pakai khuf yang mungkinlah agak besar sikit, bukan agak besar banyak, agak besar sedikit. Jadi bila kita pandang daripada atas tu, kita nampak kaki kita. Jadi dia tidak menutup bahagian fardu yang wajib dibasuh ketika mana berwuduk. Ketika itu tidak ada masalah, dimaaf, dan tidak disyaratkan. Allah. Wa alla yahsula lilabisihi hadathun akbar. Syarat yang keenam, hendaklah orang yang pakai itu tidak berlaku ke atasnya hadas yang besar. Kalau berlaku hadas besar, dia wajib cabut khuf itu dan kena basuh kaki dia dengan air. Maknanya kalau dia berhadas besar, tak boleh dia basuh seluruh anggota badan dia. Bahagian kaki tu dia hanya sapu dengan khuf, dia sapu di atas khuf, tidak boleh. Mesti dicabut khuf itu dan basuh kaki dia dengan air. Kakak buat apa? Wa alla yadhhara syai'un min mahallil fardhi. Syarat keseterusnya, iaitu yang ketujuh, hendaklah tidak terzahir sesuatu pun daripada tempat fardu. Dengan makna kita pakai khuf, dalam beberapa bulan kita pakai, tiba-tiba terkoyak sikit bahagian tepi khuf ataupun bahagian bawah khuf ataupun bahagian atas khuf, yang menyebabkan kesan daripada terkoyak itu ternampak bahagian fardu yang wajib kita basuh ketika mana kita berwuduk.
ketika itu tidak boleh dah sapu khuf. Kena baiki dululah. Ataupun beli baru pakai. Yang seterusnya, wa an la tanhal al-'ura wa in lam yadhhar syai'un min mahallil fardhi. Hendaklah tidak terbukanya ikatan, jahitan, zip, sekalipun tidak terzahir sesuatu daripada bahagian fardu. Yang kita sebut tadi khuf biasanya ada jahitan. Bahagian atas khuf dengan bahagian bawah tu nak bagi lekat mesti dia jahit. Bila dia jahit, jahitan itu tak boleh terbuka. Jahitan itu tidak boleh terbuka. Kalau terbuka, walaupun tidak menzahirkan bahagian kaki, yang wajib dibasuh ketika mana berwuduk, ketika itu kita dah tak boleh untuk sapu di atas khuf. Kita dah tidak dibenarkan untuk sapu di atas khuf. Okey, selesai di situ syarat-syarat untuk menyapu di atas khuf. Sapu di atas khuf ini untuk makluman, bukan mesti kita dalam uzur. Kita ada air, kita boleh sapu di atas khuf. Kita tak sejuk pun, cuaca panas, kita nak pakai khuf, tidak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah bila-bila masa sahaja. Okey, kemudian dibincangkan dalam kitab Nailur Rajak ini permulaan tempoh untuk kita pakai khuf, ataupun yang lebih tepat, wa ibtida'ul muddah min nihayatil hadath ba'da al-lubsi mutlaqan inda Ibn Hajar. Qala ar-Ramli min awwal al-hadath alladhi min sya'ni an yaqa'a bil ikhtiyar kan-nawmi wal lamsi, wa min akhir al-hadath alladhi min sya'nihi an yaqa'a bi ghairi al-ikhtiyar kal bawli. Dibincangkan mengenai tempoh, bilakah bermulanya saat pertama daripada 24 jam. Kita sebut tadi mula-mula syarahan kita sebut orang yang bermukim, iaitu tidak musafir, boleh pakai khuf ini sehari semalam, bermakna 24 jam. Orang yang bermusafir boleh pakai selama 3 hari 3 malam. Jadi persoalan, bilakah saat pertama daripada 24 jam itu dia dimulakan, dikira, dihitung? Bila pula dihitung saat pertama daripada 3 hari 3 malam bagi pihak musafir? Jadi ada khilaf, jawapannya ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Imam Ibn Hajar tidak ada perincian. Beliau menyebut bermulanya kiraan saat pertama untuk selesaikan 24 jam itu ialah selepas pakai khuf dan juga selepas pengakhiran hadas. Selepas pengakhiran hadas. Tidak kisahlah hadas itu berlaku secara ikhtiar daripada diri kita, diri manusia, ataupun tidak. Contoh, seseorang itu kencing. Kencing pukul 3 petang. Habis kencing 3.10 petang, contohlah. Tak ada orang kencing lama lagu tu. 3 kencing. Habis kencing, selesai kencing pukul 3.10. Jadi bermula saat pertama 24 jam dia benarkan untuk pakai khuf ialah daripada dia benarkan untuk sapu khuf ialah daripada 3.10 ataupun 3.10 1 saat. Begitu. Okey. Jadi bermula daripada akhir hadas, kita tidak kira pada pukul 3. Pada awal hadas berlaku tak, kita kira pada akhir hadas. Tidur pukul 11 malam, berlakulah hadas pada diri dia. Adakah bermula daripada 11 malam itu kita dah kira saat pertama, saat kedua, saat ketiga hingga selesai 24 jam sehari semalam? Tidak. Kita kira daripada saat terakhir dia bangun tidur pukul berapa. Dia bangun tidur pukul 5.30. Daripada 5.30 itulah baru bermula saat pertama daripada 24 jam untuk dia sapu khuf. Ustaz pening, Ustaz dia pening sikit lah. Saya dulu belajar bab ni pening juga. Sebab first time kita dengar kan. Lepas tu kita tak beramal. Bukan tak beramal, kita tak praktik dalam benda ni kat negara kita, sebab tak ada keperluan pun sebenarnya. Di Mesir boleh jadi, di tempat-tempat sejuk boleh jadi pakai khuf. Nak sapu kaki sejuk, jadi pakai khuf, sapu di atas khuf sahaja.
Di Malaysia tidak ada keperluan. Jadi kita tak faham sebab pertama kita tak pernah amal, yang kedua kita tak pernah dengar. Cuma ilmu itu begitu. Al-ilmu idza ukhidha jumlatan dhahaba jumlatan. Ada pepatah Arab sebut. Ilmu itu bila mana diambil secara borong, dia akan hilang secara borong. Hafaz Quran 30 juzuk selama 15 hari, 1 bulan, akan hilang secara borong jugalah. Begitu juga kalau apa kita ngaji kitab, daurah ni secara borong, sekejap, dengan tempoh yang sekejap, dia akan hilang sekejap juga. Dan tempoh yang sekejap. Fa innamal ilmu ma'al ayyam wal layali. Adapun ilmu itu diambil, diperolehi dengan berlalunya malam-malam dan berlalunya siang, iaitu dengan lamanya tempoh. Jangan gopoh sikit-sikit, jangan gopoh sikit-sikit. Sikit-sikit belajar ya. Penting ada peningkatan ilmu dari hari ke hari. Okey. Jadi saya tengah balik. Ataupun saya sebut dulu pendapat Imam Ramli. Okay. Imam Ramli ada perincian. Katanya, kalau hadas itu berlaku dengan perbuatan manusia, ikhtiar manusia, contohnya apa? Contohnya ialah tidur, sentuh perempuan. Itu berlaku di seberang kita sendiri yang ikhtiar nak tidur. Buktinya apa? Kita pergi ke bilik, kita tutup lampu, kita ambil bantal, kita mau tidur. Jadi tidur satu perkara yang kita lakukan dengan ikhtiar, bukan berlaku dengan secara tidak dirancang, malah dirancang dan ikhtiar kita. Itu kita sentuh perempuan, kita nak sentuh pada pukul berapa, itu atas kita. Nak sentuh ke tanah, atas kita. Jadi itu hadas yang berlaku secara ikhtiar, kebiasaannya. Jadi kata Imam Ramli, kalau hadas itu berlaku secara ikhtiar, maka bermula saat pertama untuk dikira daripada 24 jam ialah daripada awal hadas. Contoh, dia tidur pukul 11, dia bangun pukul 5.30. Daripada pukul 11 tu dah kira saat pertama, saat kedua sampai 24 jam. Itu. Kalau hadas itu berlaku bukan dengan ikhtiar, contoh kencing. Kencing ni bukan dengan ikhtiar. Kita tak boleh buat waktu 3.30 nak kencing. Waktu malam 8.30 nak kencing. Tak. Dia mari nak kencing, tak mari, tak nak kencing. Faham tak? Ketika itu Imam Ramli sebut, dia kira daripada akhir hadas. Dengan mana kalau dia kencing selama 10 minit, satu pukul 3, start kencing, pukul 3.10 baru habis kencing. 3.10 tu barulah bermulanya saat pertama, dikira daripada tempoh 24 jam. Okey, kesimpulan. Kesimpulan dan sebagai satu contoh untuk kita lebih faham, saya buat contohlah. Contohnya saya pakai macam mana saya nak pakai khuf. Okey. Sekarang ni saya beli khuf. Khuf tu cukup syarat kuat. Kalau tuang air dia tidak masuk ke dalam, tidak terbuka jahitannya dan menutup bahagian fardu, bersih dan sebagainya. Saya nak pakai khuf. Apa yang perlu saya buat? Saya berwuduk dengan sempurna. Lepas saya berwuduk dengan sempurna, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dengan air. Kemudian selepas berwuduk sempurna itu, boleh saya pakai khuf. Lepas saya pakai khuf itu, bilakah bermulanya saat pertama yang dibenarkan untuk saya sapu di atas khuf? Saya bermukim, mana saya dibenarkan untuk sapu atas khuf selama 24 jam. Soalannya bila bermula saat pertama saya nak kira daripada 24 jam tu. Okay. Saya berwuduk, saya pakai khuf pada pukul 1 petang contoh. 1 petang saya masih berwuduk lah dalam keadaan suci. 2 petang pun suci, tak kentut lagi. 3 petang, 4 petang, 5 petang, 6 petang, 7 petang, 8 petang, 9 petang, 10 petang. Malam lah maknanya. Tak. Sampai 12 malam saya tak kentut-kentut. Maka perlu tak saya berwuduk? Tak perlu saya berwuduk. Sebab apa? Sebab wuduk saya belum batal. Okey. Masuk pukul 12 malam itu saya terkentut. Saya terkentut. Okey. Bila masuk pukul 12 malam saya terkentut. Daripada situlah baru bermulanya saat pertama dikira daripada tempoh 24 jam.
Dengan makna pukul 12 malam sampai 12 pagi esok baru 12 jam. Sampai 12 malam esok tu pula baru 24 jam. Jadi selama 24 jam tu saya boleh sapu di atas khuf. Apa maknanya? Contoh subuh. Subuh hari tu pukul 5.30 saya bangun 5.30 tu saya berwuduk. Saya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Bahagian kaki saya tak perlu basuh kaki. Saya ambil air, saya sapu di atas khuf sahaja. Lepas tu saya sembahyang saya sah. Okey, lepas tu saya kentut batal lah saya punya wuduk tu. Masuk Zuhur saya kena berwuduk. Untuk sembahyang Zuhur saya pun basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki ataupun sapu khuf. Saya dibenarkan untuk sapu khuf sahaja. Asar begitu. Maghrib begitu, Isyak begitu. Sampai 12 malam keesokan harinya untuk cukup 24 jam. Dengan mana Isyak esok tu, Isyak pada hari esok tu, suatu Isyak pukul 8.30. Saya boleh berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki saya sapu khuf sahaja, tak perlu saya berwuduk. Begitu. Selesai sampai situ. Allahu a'lam. Insya-Allah nanti sambunglah sunat-sunat wuduk dan juga keadaan makruh dalam berwuduk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.